Okey, okey dah. Okey, so cikgu terus kepada soalan, 3 soalan ni kan? 3 soalan, soalan 1, 2 dengan 4. Kita berbincang daripada soalan kepada kamu menghasilkan graf. Okey, daripada soalan terus menghasilkan graf. Cuma cikgu tak sediakan layout, tak sediakan hasil grafnya lah. Kita hanya bincang, part cikgu hanya melakar sahaja. So kalau lakaran graf itu sama dengan yang kamu tulis, jadi betul lah jawapan kamu tu sebenarnya. Okey. Latihan nombor 1. Sebenarnya hari tu cikgu dah bagi tahu tak yang modul kamu ni berserta dengan jawapan. Dia ada jawapan sebenarnya, tapi jawapan kami tak bagi lagi. Masih dalam simpanan Cikgu Siti. So hanya diberi kepada kamu adalah soalan-soalan sahaja. Okey? Baik. Now, yang pertama ini. Kalau dapat soalan, selalunya latih diri kamu untuk buat analisis soalan dulu. Analisis soalan maksudnya kamu kena tanya diri sendiri. Bila tengok soalan macam ni, first kamu kenapa ni semua tulisan? Kamu tengok graf apa? Tengok graf, apa jenis graf ini? Kalau graf garis. Ya, kalau catat dia akan catat lah. So garis. Garis betul. Mana tahu ini adalah garis? Mana keyword yang madahnya garis? Aliran. Ada perkataan aliran. Dah tahu garis, kemudian kena fikir pula dia komponen ke dia compound. Benda macam tu kena terus kamu package. Dah tahu apa bentuk graf, kena fikir lagi dia komponen ke dia compound. Komponen. Sebab ada jumlah. So dia garis dan dia adalah komponen. Dan kamu pun dapat imagine sekarang bentuk graf garis komponen itu berbentuk macam cat lapis, berlayer-layer. Sebab dia garis kan, dia mesti berlayer-layer. Dia bukan macam bertingkat bar. So ini adalah komponen sebab ada perkataan jumlah. Kalau tak ada perkataan jumlah, janganlah letak komponen. Dia akan jadi garis biasalah. Okey. Kemudian, kedua, ini yang pertama, kamu dah kenal pasti graf. Yang kedua, barulah anda pergi kepada kehendak soalan. Okey, kehendak soalan ni, kamu kena lihat apa yang dia minta, jumlah penduduk bekerja. So, dia minta jumlah penduduk bekerja ikut kategori ikut kategori. Lepas tu kategori apa? Kategori pekerjaan. Kemudian barulah dia letak tahun 2016 hingga 2019. Baik, apa mesti anda buat langkah yang kedua ni untuk memastikan bahawa graf yang kamu kenal pasti pada langkah pertama ini betul-betul graf garis, bukannya graf piramid. Kan cikgu kata hari tu kalau graf piramid, kehendak soalan dia ni ada 4 elemen. Tapi ini hanya ada 1, 2, 3 elemen. Maka betul lah graf ini graf garis seperti yang kamu kenal pasti pertama tadi. So, satu sebab kenapa kamu kena ada langkah kedua ini. Sebab yang kedua,
supaya kamu nampak sudah jadual kamu nanti bahagian ikut kategori ini akan menjadi petunjuk secara automatik. Jadi kamu dah mudahlah kerja kamu. Hanya baca petikan, pindahkan data ke dalam jadual. So, ini dah confirm akan jadi petunjuk dalam graf kamu nanti. Petunjuk, maka bila kamu nak tulis jadual, step ketiga barulah kamu tulis jadual. Dah tahu dia petunjuk, maka automatiklah kategori pekerjaan akan jadi sebelah sini. Kategori pekerjaan. Kamu dah buat lakaran graf pun lakaran jadual pun kamu dah boleh buat sudah sekarang secara cepat. Jadi sini akan jadi tahun lah. Bahagian dalam ni akan jadi tahun. Ingat A, B, C, D. Yang awal-awal dulu. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E dalam jadual kamu ni. Jadi, langkah ketiga hasilkan graf. Hasilkan jadual. So, baca dalam jadual, dalam masa yang sama untuk menghasilkan jadual ini, perlulah kamu tahu apa nak ditulis pada label paksi. Namanya label paksi, tapi yang cikgu nak refer adalah pada jadual kamu ni. Di mana kita nak tulis label paksi pada kolom, pada ruang A, B, C, D, E tu, yang awal tahun itu, A, B, C, D, E tu, ruang mana yang dipanggil ruang label paksi. Atas sini adalah ruang label paksi. A ini duduk di sini. Sinilah kamu kena tulis label paksi Y. Label paksi Y beserta dengan unit. Kalau tak ada unit, 1/20. So, A label paksi Y. B itu di mana? B itu adalah bahagian label paksi. B duduk di sini. Kalau ni belah, B duduk di sini. Ini adalah B. Label paksi X. Label paksi X. X tak payah ada unit lah. Kecuali kalau apa nama label ni tahun, letaklah tahun situ. Kalau bulan, bulan lah. Kemudian C itu apa? C itu maklumat. C dalam sini, dalam ruang ini. Ni kira ulang kaji untuk kamu ni. C adalah ruang sini. Apa nama ruang ni? Ruang ini adalah maklumat. Maklumat label paksi X. Label tadi tahun. Apa maklumat dia? 2016, 2017, 2018, 2019. Kalau hanya ada maklumat tapi tak ada perkataan label, boleh di penalty. Graf kamu akan jatuh dengan teruknya markah. Okey. Label paksi X dengan Y. Kemudian A sudah, B sudah, C pun sudah. D ini apa? D inilah data. D ini data dan petunjuk sekali lah. Data dan petunjuk. Bahagian ni adalah bahagian D. Ini bahagian D. Data dan petunjuk dia. Apa kategori-kategori tadi kan? Kemudian E adalah sumber. Sumber di bawah sinilah. Sini E. So, dah cikgu ulang kali sekali ni. Kehendak yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga, kamu melukis, menghasilkan jadual, membina jadual dengan langkah A, B, C, D, E. A, label paksi Y dan unit. B, label paksi X. C, maklumat pada paksi X. D, kategori petunjuk dengan data. D tu data lah, data dan petunjuknya mesti bersebelah-sebelah. Dan E, sumber. Penuh lengkap ini, kamu akan diberi markah 5.
5 markah penuh untuk 5 markah untuk graf untuk jadual betul dan lengkap. Lengkap sebab nak ada tajuk, lupa cikgu, tajuk dengan sumber mesti adalah tajuk ke atas. Jadi untuk dapat 5 markah ni, jadual kamu ni mesti ada tajuk, lepas tu A, B, C, D, E. Tajuk A, B, C, D, E. Baru layak dapat 5 markah. 5 markah pada jadual ini sebagai backup sahaja. Bukannya di total up dengan markah graf. Tidak. Kalau berlaku apa-apa pada graf kamu, barulah pemeriksa akan cari jadual. Berapa kamu dapat jadual? 5. 5 apa 20 lah markah kamu. Sebab apa? Graf tadi sudah corrupt, sudah kena virus, sudah burn. Dah salah nak? Salah. Graf dah salah. Orang suruh lukis graf garis, kamu lukis graf bar piramid. So dah salah. Jadi burn lah jadual, burn lah graf kamu. So apa yang menyelamatkan kamu? Jadual. Sebab tu jadual mesti tulis dengan betul dan lengkap. Ingat, jadual mesti betul lengkap untuk melayakkan kamu dapat 5 markah. So apa perlu ada pada jadual? Tajuk A, B, C, D, E. Ingat apa itu A, B, C, D, E. Okay. Now kita lihat kepada apa yang ada dalam petikan ini. Okay, apa yang ada dalam petikan? Okay, saya padamlah. Okay, tolong bagi tahu tajuk kepada graf kita sekarang ini. Apa tajuk kepada graf kita sekarang ini? Cikgu rasa cikgu dah nak padam lah semua ni sebab record kan. So dia boleh kamu rujuk kemudian. Okay, langkah yang sekarang masih di langkah yang ketiga untuk kamu menghasilkan, membina jadual. Okay, apa tajuk kepada jadual? Malaysia, aliran jumlah penduduk bekerja mengikut kategori pekerjaan terpilih dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Yang lain ada? Cikgu tak nampak kalau ada yang bagi mesej. Tak ada mesej. Malaysia. Samakah dengan rakan-rakan lain? Tak apa, kalau kamu lain bagi tahu je lah. Sama cikgu. Aliran jumlah penduduk bekerja mengikut kategori pekerjaan terpilih dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Okay. So kata Malaysia. Berdasar kita baca-baca tenaga buruh Sabah, kemudian kamu tak rasa pelik kah kenapa dia berfokus kepada Sabah? Tenaga buruh pelik sih. Pelik kan? Jadi walaupun bila kamu baca keseluruhan, kamu tak jumpa pun negeri-negeri lain selain Sabah. Semuanya berfokus kepada Sabah. Maka tajuk kita, tajuk ini adalah Sabah. So masih 43 ya, kita nak mula jadual kan. So tajuk kita adalah bermula dengan Sabah, bukannya Malaysia. So tidak semua soalan bermula dengan Malaysia. Sabah titik bertindih. Jumlah sekejap, dia kena ada aliran ke tidak? Ada buku yang dia masukkan aliran. Selalunya masuk kan cikgu? Ya, ada buku yang tidak kan. Tapi kalau yang terkini ini, cikgu rasa dia masukkan. Yang terkini ini dia masukkan. Ya. Aliran. Aliran. Jadi kamu tulis Sabah bermula daripada perkataan aliran. Aliran jumlah huruf besar. Sehinggalah kamu tulis aliran jumlah daripada sini
penduduk bekerja mengikut kategori terpilih tahun, sampai sini. Sehinggalah 2019. Betul. Now, tadi kita dah buat jadual. Apa nak diisi dalam tajuk sudah ada? A. Cikgu dah guna istilah A. A tadi apa? Label paksi Y dan unit. Label paksi Y dan unit. Apa nak diisi di situ? Aliran jumlah penduduk bekerja mengikut kategori pekerjaan terpilih 1,000 orang. Unit 1,000 orang. Unit 1,000 orang. Betul. So, untuk aliran jumlah penduduk bekerja. Mengikut kategori pekerjaan terpilih. Jadi dalam untuk bahagian A, untuk ruangan A tadi, tulislah yang tersebut tadi. Iaitu yang color merah ni, yang cikgu letak color merah. Aliran, dari sini juga aliran penduduk bekerja mengikut kategori pekerjaan terpilih. Situ letak sini. Aliran. Tak payah huruf besar lah sebab dia label pasti je. Aliran jumlah sehingga perkataan terpilih. Kalau kamu tulis sehingga tahun 2019, kalau kamu tulis sehingga tahun 2019, cikgu khawatir kamu akan melakukan kesalahan label paksi yang silap. So label paksi yang silap sebab menulis hingga tahun 2019. So jangan main-main nak tulis ni mentang-mentang cikgu kata nampak benda yang sama, kamu just copy paste. So pada jadual kamu tulis macam ni sebab takut nanti pada graf kamu akan copy paste dari jadual. So bila dah jadual silap, dekat graf pun akan silap, maka terjejaslah markah 20 kamu itu. Jadi label paksi Y mesti sehingga perkataan terpilih. Dia hanya pada ketika pemeriksa memeriksa kertas kamu, kita tak tahu apa dia punya skema, adakah dia menerima, adakah cukup sehingga perkataan aliran jumlah penduduk bekerja sahaja. Kalau dia kata macam tu, so kamu selamatlah. Walaupun kamu dah tulis sehingga perkataan terpilih. Sebab kamu tak tulis sampai angka 2019 masuk sekali. Kalau kamu tulis sehingga angka 2019, itu dah jatuh kategori lain. Menyebabkan markah kamu akan terjejas. So nasihat cikgu, tulislah sehingga perkataan terpilih. Katalah masa tahun ini, skema pemarkahannya mesti ditulis sehingga perkataan terpilih, tapi kamu hanya tulis aliran jumlah penduduk bekerja dalam kurungan 1,000 orang. Tidak ada perkataan mengikut kategori pekerjaan terpilih. Kamu tak masukkan itu sebab kelas lain mula sampai itu pun boleh cikgunya mark betul. Dah biasa buat yang ringkas, suddenly pemeriksa hari tu kata mesti sehingga perkataan terpilih, habislah kita. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam bilik pemeriksa itu. Sebab pernah ini berlaku tahun 2018 ke 2019 macam itulah. Tahun tu tak pernah pun diperkenalkan menulis label sehingga perkataan terpilih. Menulis label hanyalah sehingga aliran jumlah penduduk bekerja sahaja. Suddenly tahun tu mengikut kategori sampai perlu menulis mengikut kategori terpilih, memang ramai yang kecundang. Ramai yang ambil ulangan sebab dah silap dekat situ. Jadi sebab pernah ada marking scheme sebegitu, that's why kelas kita ni saya ajar tulis sehingga perkataan terpilih. Okay? Tapi kalau kamu tulis juga mengikut seperti kelas-kelas lain, cikgu tak dapat kata salah juga. Mesti
kalau dipersetujui benda tu betul lah. Cuma saya nak peringatkan, marking scheme boleh berubah masa orang itu menyimak. Bukan marking scheme berubah sekarang ni. Sekarang ni semua masih rahsia. Marking scheme akan berubah masa guru-guru sedang menyimak kertas jawapan pelajar. Jadi saya nasihatkan, ikutlah yang cikgu cakap. Tulislah sehingga perkataan terpilih itu. Okay, jangan sekerat jalan. Tapi jangan tulis sehinggalah angka tahun pun kamu letak dalam sini. Sehingga tahun 2019 pun kamu tulis di sini. Kalau dah sampai sini, ini maksudnya membunuh diri. Memang tak pernah pun saya pun tak pernah ajar letak tahun dalam sini. Okey, memang tak boleh. Dia hanya berhenti sehingga terpilih sahaja. Okay, harap ingat. Okey, now. Label paksi. Ini paksi Y dengan dia punya itu adalah 1000 orang. Kalau tak tulis 1000 orang, cikgu tulis orang sahaja. Tengok dalam data ni kamu ada letak 1000 ke tidak. So menyusahkanlah kejap orang sini, kejap 1000 orang. So apa kata memudahkan, tulis je apa yang diberi oleh petikan. Petikan ni dah tulis 1000 orang. So kamu tulislah 1000 orang. Jangan tulis 1000 sahaja orangnya dalam data. Tak payah. Sekali arung je 1000 orang dekat atas tu. Okey, jadi label ini pasti Y. Pasti X ya, kamu of course lah kamu akan tulis Tahun. Okey, tahun. Kemudian maklumatnya of course lah kamu tulis 2016, 17, 18. 17 ada? 17 ada. Sudah 16. 17, 18, 19. 18. 19. 19. Okey, then sini kategori lah. Sebab dah tahu kategori sebab daripada ikut kategori pekerjaan nak. So sini kata kategori pekerjaan. Then letaklah berapa lagi kategori. Sepatutnya ada 5. So kita cari, ada 5 kah? Pengurus, profesional. Pengurus 1, kemudian profesional, 2, pekerja sokongan pekeranian, sokongan pekeranian, dan pekerja asas, perkhidmatan dan jualan. Perkhidmatan dan jualan. Yang kelima, pekerja asas umum. Pekerja asas. 5. So ada 5 kategori. So ada 5 lah dekat sini. 5. 4, 5. Kemudian jangan lupa last kali mesti ada apa row bawah sini. Tak ada benda ni. Jumlah. Tidak dapat markah 5 tadi. Jumlah. Wajib ada jumlah. Kenapa wajib ada jumlah? Sebab graf ini graf komponen. Komponen dia dah ada perkataan jumlah sini. So mesti ada jumlah juga di sini. Dekat jadual, dekat graf ni tak payahlah dah. Memang tak akan ada lah. Hanya ada pada jadual. Okay, then kamu isi. Ada, tadi cikgu ada baca, tak banyak, tak ada sangatlah dia punya operasi tambah tolak sini kan. So kalau tak ada, anda semak. Okay, saya bagi jawapan untuk dia punya graf. Salah. Dah jadual. Okey, jauh pula jadual ini. So jadual dia terlalu jauh. Okey, ini jadual dia. Ini yang cikgu sebut tadi. Ada pelajar sebab dah biasa, sebab nangga kelas lain pun buat jawapan yang data yang ringkas. So dia pun buat data yang ringkas. Yang masuk cikgu yang inilah aliran jumlah penduduk bekerja. Sepatutnya mesti tulis sehingga mengikut kategori pekerjaan terpilih. Tulislah sampai sia. Sebab kita tak tahu, saya ulang baliklah, sebab tak tahu apa yang berlaku dalam bilik pemeriksaan.
Okey, so Sabah aliran jumlah penduduk pekerja mengikuti pekerjaan terpilih dari tahun 16 hingga 19. Okey, ribu orang. Then pastikan data ini ada tak yang akan berfikir data pada 2018 kah? 2019. Okey, tolong semak. Ini adalah jumlah dan jumlah. Okey, ini adalah data setiap-setiapnya. Dia tak banyak operasi ya. Jadi cikgu baca soalan tu pun tak banyak operasi. Hanya pada 2019 untuk pekerja asas itu, yang OKU tu jangan tertipu dengan apa yang dia beri, maklumat yang dia beri. Okey, ada soalan pada sini? Pada graf? Graf, Tak, pada cikgu. jadual. Cik dah, ha? Tak, semua betul. Alright. So, cikgu harap yang lain pun ada buatlah. Jangan bila kata cikgu ada perbincangan jawapan, so kamu pun tak nak buat. Hanya menunggu jawapan. Okey. Nanti dalam exam, bila dah banyak soalan kita buat, kamu hanya menunggu jawapan. Dalam exam pun, kamu duduk situ pun menunggu jawapan juga. Sebab kamu tak biasa buat. Kamu hanya tahu, kamu memang tahu buat. Awak tahu ini graf itu, label paksinya memang itu. Awak memang perfect. But then nak membuat itu, nak menulis itu, dah jadi kepayahan. Sebab selalu di guide oleh cikgu cara menulis. Dah ada guidance, baru kamu melukis. So cubalah buat sendiri untuk lihat potensi diri. Okey. Tadi dah kita langkah yang ketiga kan, langkah tiga menghasilkan graf, jadual. Langkah yang keempat, hasilkan dahulu skala. Langkah keempat kamu hasilkan skala. Langkah keempat. Sebab takut nanti tak ingat macam mana nak buat skala ni. Pelbagai graf, pelbagai bentuk jenis skala yang boleh kamu hasilkan. Okay, apa skala yang kamu gunakan? Siapa yang ada bagi nak berkongsi cara mendapatkan skala? Nilai terbesar dalam jadual Bahagi 14. Dengan 12. Okey, nilai terbesar dalam jadual. Betul. Langkah itu betul, nilai terbesar dalam jadual. Nilai terbesar dalam jadual bahagi 12. Bahagi 12. Okay, correct. Mana nilai terbesar dalam jadual ni? Mana nilai terbesar yang dalam jadual ni? 1157.8. 115. Okey. Ini lebih kurang dekat so termasuklah yang disebut dalam row jumlah. Nanti takut ada pelajar yang hanya mengambil data dalam pengurus ini saja. Maksud cikgu dia hanya ambil, mata dia hanya melihat sekadar di sini saja mata dia lihat. Kawasan ni saja. Sedangkan ini adalah graf komponen, dia mesti termasuk sekali dengan jumlah. So mata kamu tengok memang mesti lihat keseluruhan data ini. Jadi bila dapat lihat keseluruhan data, yang terbesar 1157.8. Cikgu, Ya, tapi saya kira macam salah je jumlah untuk 2017. 2017. Berapa Saya yang kamu kira? 1158.4. 115.4. 8.4. Kita pergi kepada soalan . Tengok pada soalan dia. 2018 nak? Sebab ni ikut kategori. So kita lihat dulu. Untuk
2016. Dekat mana data yang kamu salah? Yang kamu berbeza? Jumlah 2018. Tak. Dia punya Itu 2017. kategori pekerja dia. Saya rasa salah, Cikgu. Hah? Untuk data semua ya betul, tapi cuma jumlahnya. jumlah dia. Oh. Bila kamu total up tu. Itu dah. Jadi kamu calculate tadi. So, total up balik. Salah. 55.6 tambah 120.6 tambah 118.0 tambah 384.6 tambah 479.6. Ya, 115.8.4 kan? Ya. Okey. Mana? Okey. 115.8.4. Okey, itu yang betul ya. 115.8.4. Okey, so ini salah lah. So ini 118.4. So data ini yang paling besar kan? 2018 pun salah, Cikgu. Salah juga. Data dia betul. Data ini betul. Jawaban saya 117.0.1. 117.1. 0.1. 117, 115. So ini yang paling besar. 117. Ya. On. Ayo. Ambil bateri ke apa ni? Oh. 59.5 tambah 119.1 tambah 115.2 tambah 421.6 tambah 454.7. Betul up. 1170.1. Okey. Betul. Maka so ini betul. Ni salah. So yang terbesarnya akan jadi dia lah. So nilai terbesar dia adalah 117.1. Bila awak bahagi dengan 12 menghasilkan bahagi 12 97.5. 97.5 ya. 97.5. Kamu dapat 97.5. Jadi janganlah ambil 97.5. Jadi skala yang kamu gunakan, kamu bundaklah 100 lah kepada nilai yang mudah kan. Jadi 1 cm 1 cm sama dengan 100,000 orang. So ini calculation kamu. Jadi ambil pada jadual nanti. So setakat ni tak ada yang nak bertanya. Cikgu rasa dah boleh expert sudah untuk kamu hitung skala. Jadi dalam ini dalam apa nama graf, lukislah. Dalam graf ni 7 elemen penting. Mesti perkara yang pertama kamu tulis dulu. Semua dah hitung kan? Jadual skala sudah hitung. Jadi saya lupa ada something yang saya rasa cikgu rasa mempercepatkan kerja kamu lah. Itu cikgu dah bagi tahu. Lepas kamu dapat ini, dapat apa nama dapat
CM ini kan, 1 CM berapa ribu orang. Cikgu nasihatkan kamu tulis terus dalam jadual kamu ni. Tapi jangan tulis maksud cikgu jangan tulis terlalu kan kamu guna pensel. Pelajar memang guna pensel pun tulis dekat data ni. Jangan tekan kuat gila. Ala-ala kadar je, lembut-lembut je. Lembut-lembut je kamu tulis sana. Dia punya sentimeter. Sebab ini adalah jumlah kan, jumlah keseluruhan. So, kamu tahu tulis dalam situ berapa sentimeter untuk 55.3 ribu orang. Tulis tepi sini, dia punya sentimeter dalam sini. Sini. Tulis siap-siap. Tulis siap-siap. Lengkapkan dulu. Lepas tu baru kamu pergi kepada kertas graf. Supaya nanti kamu tak perlu lagi nak menghitung-hitung berapa cm. Sebab cm kamu sudah ada kat sini. Sudah ada ditulis dalam warna merah ni. Dalam merah ni kamu tulis dia punya sentimeter dia. Berapa. Jadi pertama sebab dia graf jumlah. First kali untuk graf jumlah lah. Tak kira dia jumlah graf bar ataupun dia adalah jumlah untuk graf garis. Untuk graf jumlah ini, komponen ini, paling mudah kamu sediakan jumlah dulu. Kamu plotkan jumlah dulu. Plotkan jumlah dulu. Dia punya bangunan dulu, ketinggian dulu. Tapi ni graf garis kena berhati-hati. Graf garis ni pelik sikit rupanya. Okey, bila dah siap semua-semua ada sentimeter, barulah pergi kepada kertas graf. Okey. Kertas graf, dekat kertas graf benda pertama kamu kena tulis tajuk dulu. Tajuk dengan sumber. Itu strateginya. Tulis tajuk dulu. Tulis ini tajuk dulu. Tajuk dulu tulis dengan sumber. Sumber bawah sini. Sumber dia banyak tidak? Cikgu rasa tak banyak, boleh buat dalam satu petak. Kita pulanglah tengok handwriting kamu macam mana. Kemudian barulah anda lukis garisnya. Lukis dengan pembaris tadi kan? Buat pembaris, tentukan label, letak labelnya dengan unit sekali sini dengan tepi sini. Okey. Okey, kamu tuliskan label dia. Tuliskan label dia. Lebih kurang. But nak apa? Yang biasa buat, so no problem. Okay. Ada yang kurang biasa buat tu, dia berproblem nanti. So 13 dekat sini, lebih kurang lah sini. Naik sikit. Okay, di sini lebih kurang. Okay, situ sehingga lebih kurang sikit lah. 1, 2, 3, 6. Lebih kurang. Then, okay, yang cikgu nak kamu nampak adalah yang cikgu sebut tadi. Apa yang kamu kena tulis dulu. Sini sikit lah. Salah. Okay. Okay, jadi anda kena tulis label sini. Katalah tajuk sini kamu usahakan tajuk kamu dengan label ini jangan terlalu rapat. Biar nampak ada sedikit ruang. Sedikit ruang macam 3 petak kecil kah. Sebab takut handwriting kamu kan berbeza. Siapa yang handwriting kecil-kecil tu, dia mungkin boleh kemaslah tulisan grafnya. Bagi yang handwriting besar-besar tu, pastikan sekurang-kurangnya dalam tajuk yang kamu tulis sini, Sabah sini kan, Sabah. Apa-apa yang kamu tulis sehingga layer kedua pun masih lagi ada 2019. Okey. Kemudian dekat sini kamu hanya tulis aliran jumlah. Aliran jumlah.
penduduk. Penduduk panjang kamu tulis. So kamu dah tahu handwriting kamu akan jadi sebesar mana. Jadi adjust lah lokasi kamu nak menulis tu, biarkan jadi 2 layer pun tak apa. Penduduk mengikut kategori pekerjaan terpilih. Dah macam tu kan, dah semua. Sambunglah sini 1000 orang. Dah nak buat macam mana, handwriting kamu tu dah terbesar-besar sangat. So buatlah macam ni. Tapi cuba elakkanlah, jangan buat sehingga kamu nampak tak petak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai petak ke-6 kamu menulis. So kalau boleh elakkan menulis sehingga petak ke-6. Paling-paling cantik pun sehingga petak ke-4 ni yang ngam. Tapi kalau dah handwriting kamu tu besar, nak buat macam mana lah, sampai ke-6 lah. Jangan sampai belakang sini sudah. So maksud cerita tadi, kalau lah 2019 kamu di sini, pastikan ada ruang, nampak ada perbezaan, nampak jelas atas sini tajuk, bawah sini label paksi. Ada ruang kat sini. Sini ada ruang. Membezakan label paksi dengan tajuk. Boleh Okay, then buatlah graf. Pastikan titik asas ada. Tidak ada titik asas, satu kesalahan yang sangat serius. Tahun ada. Tahun ini adalah yang cikgu sebut sebagai label paksi X. Label paksi X. Dan maklumat label pun mesti ada. Jangan letak tahun tapi maklumat ada. Ataupun letak maklumat, tahun ni tak ada. Semua tak jadi. Memang akan menjejaskan markah kamu dengan dahsyatnya. Kira boleh membunuh diri lah artinya. So tahun dengan label itu mesti, tahun dengan maklumat mesti ada bersama. Tak boleh miss. Mesti ada bersama. Dan jangan lupa jarak antara flat. Ini flat bertingkat lah sekarang ni sebab kita buat jumlah. So flat antara flat bertingkat tu jarak flat 2016 dengan jarak flat 2017 mesti sama dengan jarak 2018 dan 2019. Dia akan jadi flat pula, ini garis, dia akan jadi kek lapis. Dia punya jarak ni mesti samalah. Kalau ni 2 cm, sini ke sini pun 2 cm, sini ke sini pun 2 cm. So pastikan seragam. Okey. Sumber dah buat, layout sudah ada. Layout sudah ada. 7 elemen penting layout. 1 tajuk, 2 label paksi. ABC tadilah, ABCDE tadilah. Tajuk, A, B, C, D petunjuk. Petunjuk bawah sini. Petunjuk. D, E dengan data, E bawah sini, data dia, petunjuk dengan data. Lepas tu label asas, titik asas dengan dia punya nilai-nilai di sini. Okay, now tadi juga kata bila nak plot, sekarang dah buat macam ni, baru kita nak memplot. Plot untuk yang komponen, graf-graf komponen mesti mula dengan jumlah. Cikgu kata jumlah dahulu. Sebab apa jumlah? Sebab jumlah ni dah menggambarkan ketinggian yang paling maksimum. So katalah jumlah, mana di sebelah. So jumlah untuk 2016. Berapa jumlah tak teh? 2000 apa tak cikgu? 16. Dia bermula dengan kita ambil 1 cm 100. So ini berapa sentimeter? Sentimeter ke-11 kan? Macam ni nak ngiranya? Nak ngira dah pula tak pandai. Kejap cikgu. Kita tahu 1 sentimeter 100,000 orang. Sekarang untuk 2000 11.6. 6, okey. 11. Jadi sini adalah 11.6 cm. So kamu tulis sini 11
11.6 sentimeter. So yang lain-lain pun ikutlah tulis. Jadi 11.6 sentimeter. Katalah sini anda punya 2016 Ni 2016 ni. Nampak. Okay, saya padam sekejap. Okey, ni 2016. 11.6 agak-agak. Cikgu ni agak-agak sahaja. Sini 12, 11.6 sini. Ini adalah ketinggian yang tertinggi. Kemudian sebab ni garis, kamu kena buat semua sekali. Untuk ni pula 2017 Sama cikgu. 11.6 juga kan? 11.6 dah. Ya, 11.6. Kata ni 2017 saya dekat sini 11.6 juga. Kemudian ini 10.5. 2018 10.5 sini sikit. Kemudian ini 12.2. tak bukan, ini kan 17. Out lah cikgu, out. Alah. Apa ya kamu ni? Ini adalah 11 1.1. Oh my god. Betul, Mana nilai terbesar kita ni? Saya pun 1170.1. 1709. So nilai terbesar kita is it this one or this one? Oh this one. Okay, saya tukar. Ini jadi 150. Salah lah kita tak cikgu. Nang je. Saya pun outlel saja outlel. Namanya outlel. Okey, saya letak ni 150. 150 kali dengan 12 berapa? 150 kali dengan 12 dia melebihi tidak? Okey, melebihi. Okey, kamu tahu apa yang cikgu tadi? Okey, bagus juga ada kesalahan ini. Nah, yang saya rasa saya belum pernah share. Tak tahulah saya dah pernah share ke tidak. Tadi kita melakukan kesalahan kan? Mula-mula kita angka 1 cm 100,000 orang, betul? Okay, kemudian cikgu terus tukar kepada 1 cm kepada 150,000 orang. Kemudian kamu dengar tak? Tiba-tiba cikgu calculate balik. 150 cikgu atas darab dengan 12. Darab dengan 12. Kita dapat berapa? 1800. Okey ya. 150 ni 150 handwriting pun teruk. 150 darab dengan 12. Kita dapat ini. Okey. Nilai ini cikgu nak pastikan sebab cikgu tak ada buat calculation dah. Cikgu terus main tekak-tekak je. Kenapa saya darab dengan 12? Sebab kita ada 12 sengatan. Kan? Dan bila saya darab dengan 12, nilainya 1800. Maka nilai ini lebih besar daripada jumlah yang paling besar ni. Sebab dia paling besar kan? 1002. Sini 1008. Maka bolehlah kita menggunakan 1 cm 150,000 orang. Asalkan nilai yang kita dapat ini melebihi nilai terbesar dia. Cikgu, kalau saya nak guna 1 cm sama dengan 110 orang, silakan. Katalah, okey, 1 cm sama dengan 110,000 orang. Boleh ke cikgu saya guna ini? Macam mana cara kamu nak confirm dalam exam tak ada orang nak bagi tahu anda? Macam mana kamu nak confirm? Darabkannya dengan 12. Berapa nilainya? Dia akan jadi apa? 1320. 1320. Adakah dia besar daripada sini? Ya, besar. So, boleh pakai. Boleh pakai. Mungkin pakai 1 cm 105 cikgu. 1 cm sama dengan 105. 1000 orang bolehkah? Sama juga cara. Kamu darab dengan 12. Boleh.
Adakah dia 1260. berapa? 1260. 1260. Okey, pun melebihi juga kan. So sekarang ni kamu dah nampak, kalaulah kamu tersilap dah last ada tinggal 15 bukan 15 minit, ada tinggal dalam setengah jam lagi. So kamu dah bawa perasan data kamu dah silap. So memang kena padam balik, bukan padam balik, buat semula guna kertas graf yang lain sebab dalam exam kamu hanya ada 2 helai kertas graf. Tidak ada kertas graf selalunya lah. Pengawas exam, pengawas bilik tu memang tak ada dibekalkan kertas graf luar. Hanya dalam kertas soalan tu saja yang ada kertas graf. Tapi ada 2 gig lah. So kamu gunakan kertas graf yang baru. Helaian yang baru tu lah. Lukis semula, data ni kamu ada 30 minit saja. So cara yang cepat tadi kamu letak balik sentimeternya berapa. Memang tak ada masalah kamu nak hitung ni balik, tak ada masalah. Kamu tengok nilai yang terakhir kamu guna, sentimeter skala yang terakhir. Mun terakhir kamu guna 1 sentimeter sama dengan 100 macam yang kita sedang lakukan tadi, terus otak kamu letak je 150. Sebab itu nilai yang mudah untuk, tapi pastikan dia melebihi data yang paling besar lah. Okay? Now, kita dah ada tadi 1 sentimeter, cikgu nak guna 150. 150. Okey, guna 150. So kita pas ni. So bila dah 150 ni bukan itu lagi lah. Okey. Kamu hitung semula lah. Yang cikgu nak tunjukkan ialah macam ini. Tadi first kita mesti plotkan jumlah dulu kan. Kita plotkan jumlah. So mana dapat dengan tangan. Okey, dah plotkan jumlah. Maka dapatlah agak-agaklah untuk ni tempat dia paling tinggi 2019 dia paling tinggi, cikgu agak-agak saja dia dekat 12 ni. Ni dekat sini. Pastikan anak panah ni, cikgu ni buat cincang saja, kamu nanti janganlah kamu sampai anak panah ni kamu letak, mesti ada ruang okey, dah dapat. Ini 16, ini 17, ini 18, ini 19. Ini adalah graf komponen. Padam balik. Aduh. Padam balik ya. Sebab dia graf komponen. 2016. Sitoknya graf komponen 2017. 2018. Sitok 2019. Okay, saya guna color lain untuk plotting jumlah. Sini. Ini pun sama situ. 18 sini. 19 the highest. Okey, sana. So, plot bahagian jumlah. Jadi, gariskan dulu yang jumlah ini. Garis dengan pembaris, jangan freehand. Pembaris, cantumkan setiap ni, cantum guna pembaris. Jangan freehand. Okey, dah dapat untuk jumlah, the highest jumlah. Pastikan, sebab ini komponen garis. Garis komponen, dia mesti bermula di titik paksi ni. Tengok tadi cikgu buat sini 2016 kan? Sepatutnya di sini sini. Bermula dengan garis paksi ni. Sini dah 2016, 17 dan seterusnya. Okey, kemudian bila kamu dah label dah jumlah, terpulanglah kamu nak mulakan dengan, selalunya pelajar akan mulakan dengan data atas sekali. Pengurus ni, berapa sentimeter. Okey, data atas sekali, kamu gunakan dia, katalah warna kuning. Okey, ini katalah berapa sentimeter ni, lebih kurang 0, berapa sentimeter? 55. 0.4. Berapa? 0.4. 0.4 kan? 0.4. Sini? Lebih kurang ni 0.5 lah sini jadi.
Agak-agak je ya. Ini 0.6. Sama, cikgu. Hah? Sama. 0.4. Ini 46 ni. Sama kan? 5. Perpuluhan 6. Kita guna 150 ha? Sama, cikgu. 0.4. Oh iyalah, okey 0.4. So sini 0.4. Sini dah besar sikit ni. 0.4 juga. 0.4. Okeylah. Ini lebih kurang 0.4 juga. Okey, contohlah macam ni ya. Jadi 2016 0.4 sini, 0.4 sini, sini pun 0.4, sini pun 0.4. Sampailah yang petang sekalinya pun 0.4. 0.4. So ambil ruler, gariskan. Mana ruler cikgu? Cikgu ni guna pensel berkala-kala lah. Kamu memanglah tak ada pensel berkala-kala. Padam-padamkan ruler tadi. Kamu memang guna pensel. Tapi pastikan lepas tu kamu colourkannya. Colourkan apa? Benda tu. Bar. Graph. So sebab dia sama. Okey, samalah. Sama macam ni. Sama. Okey. Lepas ya. Teruskan kepada color yang lain pula. Untuk tingkat-tingkat yang lain pula. Ini berapa cm. So, yang cikgu nak tunjukkan sinilah untuk graf garis. Graf garis, satu dia graf garis, satu dia adalah graf komponen. So, graf komponen, kamu mulakan dengan jumlah dulu. Jumlah ni. Mulakan dengan jumlah dulu. Yang ni. Plotkan dia punya maximum height dulu. Ketinggian yang paling maksimum. Kemudian kamu boleh berapa cm, berapa cm, berapa cm daripada bawah. Okey, Alalang cikgu nak tunjuk yang kedua ni. Yang pertama ni memang senang. Yang kedua ni berapa teh? Tuan kira dulu. Nanti ada yang tak nampak untuk yang kedua ni. Macam mana nak hitung yang kedua? Berapa sentimeter? 114.1 divided by 0.8. 0.8. Yep. Semula guna color merah. 0.8. Yang 2017 pun 0.8. Tok kelab saya di bulat-bulatnya tak berapa. Si cikgu betul. Saya kira cikgu. Okeylah. 0.8 Gig. Teruskan. Sama cikgu. 0.8. 0.8. Yap. Oh cikgu, semua 0.8. 114.1 divide by 150. Okay. And then 120.6 divided by 150. Okay. And then 119, kita hitung balik lah. Divide by 150. 79. Dia 79, 76, 80. That's why ini akan jadi 0.8 kan? 122.5 divide by 150. 0.8. Ya. Okay, 0.8. Now. Ya. 0.8 sih. Okay. Tulis 0.8. 0.8. Okay. Ambil ruler. Kamu kena hitung 0.8 bukannya daripada kosong sini. Kena mula dari line kuning ini. 0.8 line kuning tu berapa tingginya mana? So ambil ruler kamu. Okay, pusingkan ruler ni. 0.8. Okay, tinggi ruler macam ni lah. 0.8. Agak-agak lah contohlah. Okay, sini. 0.8. Okay, situ. Situlah anda punya titik 0.8. Okay, boleh sikit.
Agaklah sini 0.8. Jangan hitung daripada bawah sini 0.8. Jangan kamu ambil kosong apa nama tadi? Kosong ruler kamu letak di bahagian bawah sini. Bukan ah. Macam pusingnya. Supaya kamu nampak maksud cikgu. Jangan kamu ambil kosong tu bermula daripada bawah sini. Yang ni. Yang cikgu sengaja tunjuk ni. Salah ni. Dia mesti bermula daripada garisan kuning itu 0.8-nya di mana. So dapatlah sini. So everything anggaplah dia semua 0.8. Jadi sini 0.8, kamu garislahnya 0.8. Okey. Tak mahu ke ni? Tulis garislah di situ 0.8. Dengan pembaris. Then bacalah yang ketiga pula bermula daripada garisan pink ini. Jangan bermula daripada titik asas ni. Sampailah ke atas. Okey, so saya tetapkan sekarang ni. Saya tak mau guna 1 cm 150. Sebab data terlalu kecil perbezaan, tak nampak dia punya differences. The lowest tadi 110 lah. Jadi untuk kertas, untuk soalan ini, okey, yang dah buat, T, awak kena buat semula T, guna skala ini. Ni. 100 cm bersamaan dengan 110,000 orang. 150 ni tak cantik sebab datanya terlalu rapat sangat. So 110,000 orang. Jadi 1 cm sama dengan 110. Ya. Maka dapatlah bentuk macam ni lah, berlayer-layer lah anda punya graf, garis, komponen, dan jangan lupa colorkan dengan penuh. Kalau guna lorekkan macam ni cikgu, kalau lorekkan maksimum maka kamu adalah 17 ke 16 per 20, maksimum. Kalau kamu campur, kejap lorek, sekejap full color, itu 12 per 20. Maksimum, maxnya max. Betul semua, tapi kejap lorek, kejap full color dapat 12 lah maksimum. Kalau betul semua tapi menggunakan lorekkan sahaja, maksimumnya 17 ke 16. Cikgu tak ingat 17 ataupun 16 per 20. Untuk lorekkan. Kalau full color 20 per 20. 20 per 20 kalau betul semualah tepat data apa semua. Okey, dah Ada soalan tak ada? Tak ada. Okay, next adalah soalan kedua. Okay, soalan kedua. Bar compound, dah tertunjuklah pula dia bar compound. Mana kamu tahu dia bar compound? Sama juga kaedah tadi, kamu kena soalan itu analisiskan dahulu soalan ini. Satu, kenal pasti graf. So, apa graf sini? Dia adalah, ada apa-apa garis, hint garis tak ada kan? Tak ada aliran, tak ada pola, tak ada apa, tak ada. So bila semua itu tidak ada, maka confirmlah dia bar. Bar, kemudian fikir lagi kali kedua, bar apa? Komponen, compound? Bar, Komponen. Compound. Compound Dan salah. single, bar single. Kalau kamu tak hafal komponen tapi kamu tahu dia single dengan flat, gunalah istilah yang sama. Tak ada masalah sebab kita bukan nak tanya, tak ada pun soalan tanya graf apakah itu, tak ada. So kamu hanya buat untuk diri sendiri sebenarnya. Ini analisis ni pada kertas soalan. Kamu contengkan kertas soalan itu,
bar compound atau bar single. Kamu ingat yang cikgu sebut single. Kemudian langkah kedua, kehendak soalan. Terus buat macam ni, apa kehendak soalan dia? Dia minta perbelanjaan perlindungan. Perbelanjaan perlindungan alam sekitar di Malaysia ikut apa? Di Malaysia jangan bawa. Jangan bawa. Dia tajuk dia kan Malaysia. So ikut apa? Ikut Sektor terpilih. Sektor. Tahun. Kamu pun tulislah sini tahun-tahun dilitupi. Tahun-tahun dilitupi. Dilitupi. So ini berhati-hati. Janganlah kamu copy paste tahun-tahun diliputi pula. Mesti confirmkan apa tahun yang ada dalam petikan. So mata kamu nampak apa tahun yang ada 2013, 14 dan 15. Yes. So dia akan tulis tu 13, 14 dan 15. Okey, sudah ada. Jadi kamu dah nampak ini akan jadi sektornya akan jadi petunjuk ataupun bahagian D. So langkah ketiga jadual. Jadual. So lakarkan jadual. Ya ni dekat kertas soalan memang kamu lakar. Tapi pada kertas jawapan mesti tulis dengan kemas. Okey. A, B, C, D kena ingat. A, B, C, D, E. Tajuk. So tajuk A, B, C, D, E. Okay. Tajuk Malaysia. Okay, Malaysia. Perlindungan alam sekitar. Okay, perbelanjaan perlindungan alam sekitar. Mengikut sektor terpilih. Mengikut sektor terpilih. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Ya, ikut apa yang kita tak tahu apa yang dia guna istilah dalam soalan tak ada. So bila dalam petikan kita ada nampak tak perkataan ini kan? So inilah tahun-tahun yang diliputi itu. Pada tahun 2013, tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2015. Ada yang terbijak sedikit, dia akan tulis Malaysia perbelanjaan perlindungan alam sekitar mengikut sektor terpilih pada tahun mengikut sektor terpilih dari 2013 hingga 2015. Boleh tak cikgu? Boleh. Tidak boleh. Oh, saya boleh ke cikgu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia menggunakan pada tahun-tahun yang diliputi. Pada, dia dah emphasize sini pada. So walaupun kamu nampak dia macam betulan nak. 13, 14, 15 kan itu nombor betulan. So ikut soalan pada tahun-tahun yang diliputi. So pada apa? Tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015. Pada. So jangan pandai-pandai letak dari hingga. Sebab dia tak letak dari hingga tu. So pada tahun, so ikutlah pada tahun. Kemudian katalah dalam petikan perkataan yang color merah ni tak ada kan? Katalah tak ada. Dia hanya beri one by one. Peruntukan melebihi ini sentiasa meningkat dalam tahun-tahun yang diliputi katanya. Yang ni tak ada. Word ini tak ada. Katalah word ini tak ada. So kamu nak tulis apa? Kamu nak tulis apa pada untuk tahun tempoh dia? Tetap juga kena ikut pada. Pada apa? 13. Lepas tu 14. Lepas tu ada tak 15 dia bagi? Ada 15. Tiba-tiba ada 16. 16. So ada 4 tahun dah artinya. Boleh So ikut saja pada. Okey, kemudian kamu dapat A, pastikan ruangan A ni apa dia punya unit? Apa label A? Juta. Label A perbelanjaan
perlindungan Perlindungan alam sekitar mengikut sektor terpilih. sektor terpilih dalam kurungan RM juta. RM juta. Okay, RM juta. Juta. Okay, then ada jumlah. Walaupun dalam sini ada, katalah kamu ada jumpa petikan yang sengaja dia letak jumlah. Sedangkan soalan itu bukan soalan jumlah. So, kamu nak tulis jumlah pun tak jadi masalah. Kamu tak tulis pun tak jadi masalah. Sebab soalan ni bukan soalan compound. Bukan soalan komponen yang bertingkat tu bukan. Okey, dalam sini tadi cikgu dah baca. Ada masalah tidak? Cikgu baca memang tak ada masalah. Terutamanya sebab tak ada yang meningkat sebanyak yang hebat-hebat. Atau sebanyak biasa saja. Apa sektor yang diberi? Ada 5 sektor-sektor tersebut. Dia dah badah dah. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 juga. Ada 5 juga sini. Perlindungan alam sekitar, sektor pembuatan, penimbang tertinggi. Okey, sektor perkhidmatan. Peratus cikgu, macam ni mau kira peratus tak? Pasal 13 sejumlah. Okey, belanjakan bagi perlindungan sektor pembuatan. Okey, pembuatan tertinggi. Ini tak ada kena mengena. Salah. Sebab ini maksudnya manakala sektor pertanian. Okey, ini mudah. Okey, belanjaan dengan peningkatan. Inikah? Kadang mau keliru kira peratus. Hampir 2.3 bilion telah dibelanjakan untuk perlindungan alam sekitar. Dengan peningkatan. Tidak. Ini tak ada point sini. Dia hanya menunjukkan keseluruhan perbelanjaan. Okey. Ini tak ada point. Sektor pengobatan masih merupakan penyumbang tertinggi. Okey, meningkat tahun sektor pengobatan. Juta, perbelanjaan sektor pembinaan menurun. Inilah. Perbelanjaan dalam sektor pembinaan menurun dengan ketara banding 13. Sekarang 2014 kan? Okey. Menurun sebanyak ini. Sementara itu pertanian menurun kepada. Okey, menurun kepada tak ada masalah. Pembinaan. Okey, pembinaan tahun 2013 dia berapa? 217.4 juta. 217.4 juta. Mana? 233. Kurang sebanyak 237.3 nak. Pembinaan. Okey, pembinaan kurang sebanyak berbanding sektor perkhidmatan. Okey, berapa sektor perkhidmatan? 426.4. Okey, 426.4 tolak 237.3 berapa? 189.1. 189.1. 2013. So 2014 dia kata menurun dengan ketara berbanding tahun 2013, iaitu sebanyak ini. Okey, so maksudnya 2014 ini mesti mesti kurang daripada 189. So, macam mana kamu nak hitung dia punya penurunan sebanyak itu? Menurun sebanyak ini daripada tahun 2013. 189.1. Okey, 189.1. Kamu darabkan dengan inilah 62.03%. Berapa nilai dia? Kamu dapat katalah 100. Jadi untuk 2014 semula satu nanti kamu katalah 76. 76. Jadi 2014 tolaklah dengan 189.1
tolak dengan 76. Dapatlah nilai baru. Inilah nilai 2014. Bolehkah? Boleh. Dia menurun sebanyak 62.3%. Adalah 76. Lebih kurang lah. Lebih daripada separuh turun. Kalau separuh bawa 90 lebih. Bolehkah? So yang lain pun sama juga. Kalau meningkat pun sama juga. Apa-apa hasil ini kamu tolak. Kalau dia menurun dia tolak. Turun sebanyak 117.3 je. 11 7.3. yang 60 ini adalah 117.3. 7.3. Makanya untuk jawapan 2014 ni tolaklah dengan 117.3. 117. Apa itu jawapannya ke apa? Jap cikgu. Jawapannya cikgu. 189. 71.8. 71.8. 71. Jawapan final. Jam final dia. 71.8. 189.1 darab dengan 62. Salah. 62.03%. Okey, betul. So tolak 71.8 betul lah. Okey, then ada lagi yang lain tak ada. So ingat langkah ketiga tak jadual. Dah dapat jadual semua, terus hitung. Yang keempat, hitung skala. Lepas hitung skala terus lepas hitung skala terus hitung balik sentimeter dalam jadual. Lepas hitung skala, yang kelima lah, boleh tak kelima lah, hitung sentimeter dalam jadual. Hitung siap-siap yang bapa tepi-tepi sini. Bapa data dia tu. Okey, lepas barulah pergi yang keenam, layout graph. Graph, tulis tajuk dulu, tulis sumber, label paksi Y dengan unit, label paksi X dengan data, dengan maklumat, dengan petunjuk, dengan siti asas. Barulah kamu baca berapa sentimeter, pindah masuk ke jadual, ke graf. So rasa cara macam tu cara yang selamat lah, yang cepat. Baik, lihat kepada graf kamu, data sini. Data dia. So berhati-hati dia sumber ni agak banyak. So handwriting yang besar tu, katalah handwriting kamu dah besar, paling banyak kamu boleh guna pakai sehingga 4. Ni cikgu bagi tahu kan tajuk sumber ni agak besar. So kamu boleh guna dalam ruangan 4 peta ini saja. 4 peta ini saja supaya kamu tidak tak melebihi agak ke tengah graf kamu. So ini untuk sumber, kalau handwriting besar pastikan 4 petak saja. Kalau handwriting halus-halus tu bolehlah tulis dalam 3 petak besar itu. Okey. Jadi macam mana akan bentuk graf kamu? Pastikan dah tulis siap-siap sentimeter, situ tak payahlah kamu tulis dengan kuatnya, tulis lembut-lembut je. Cukup di dalam mata kamu saja. Kalau tak tulis cikgu, tak tulis pun boleh. Cikgu hanya nak mempercepatkan kerja kamu. Kamu dah siap kira-kira, jadi 11 ni tak payahlah kamu mengira
Baca, kamu kira lagi, tekan kalkulator lagi, plot lagi, mempercepatkan kerja kamu. Okay, so yang inilah hasilnya. Sebab dia tak ada jumlah, so cikgu harap semua betul lah. Baik. Jadi lakaran kamu nanti, saya amin. Dia akan jadi graf bar single. Janganlah jadinya compound, komponen. Graf bar single. Garis, garis. Titik asas jangan lupa label tahun. Label paksi X, maklumat paksi X, label paksi Y dengan unit, dengan tajuk, dengan petunjuk. Tajuk, petunjuk. Okey, petunjuk berhati-hati. Petunjuk jangan buat sampai 3 layer, 3. Okey, yang cikgu masukkan dengan 3. Untuk petunjuk, padamlah. Katalah petunjuk kamu sini, handwriting kamu agak besar. Jadi petunjuk ini ada 5 kan? So, pastikan tadi kamu dah menulis menggunakan 4 petak ini. Jadi petunjuk kamu boleh tulis di sini boleh juga tulis di sini. Macam ya, boleh. Tapi hanya muat 3 aja. Jadi lagi 2 buatlah di sini. Ini dibenarkan. Tapi yang tidak dibenarkan apabila kamu tambah 1 lagi kolom sini. Katalah kita ada 6 sektor. Soalan ini ada 6 sektor. Ini bawa 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup pasal kamu tambah sini sampai ada 6. Ini yang tidak dibenarkan. Ini boleh, rupanya macam ni aja, boleh menjejaskan markah. Saya tak kata dia jadi 1/20, tidak. Dia boleh menjejaskan markah. Elok-elok kamu dah dapat pemeriksa tu bagi kamu 20/20, semua dah complete. Suddenly dia nampak sini ada ni. Dia boleh buang 1 ke berapa markah ke, saya tak pasti. Tapi dia memang akan menjejaskan markah. So jangan buat macam ni. Macam ni lah cikgu, handwriting saya besar cikgu. Kecilkanlah kolom segi 4 ni, kecilkan. Biarlah hanya muat jadi semua 3 dan 3 sini. 3 dan 3. Asalkan jangan kamu sampai jatuh ke bawah sini. Bawah sini kan dah jadi sumber. Asalkan 3 dan 3, 2 kolom saja boleh. 2 bangunan je boleh. 2 bangunan. Si boleh sampai ke 3. Ini tidak boleh. So itu untuk tunjuk. Sebab saya ada nampak siapa ke buat sampai 3 sini. Alright. Jadi untuk nombor 2 sudah selesai. Nombor 3. Nombor 3. Salah. Soalan 4. Soalan 4. Dia pergi sini juga. Apa graf? At least saya tahu, kamu tahu ni graf apa. Jumlah penduduk. Ada orang ke tidak sebelah sini? Ada. Apa grafnya? Menunjukkan jumlah. Jumlah penduduk. So ini akan jadi graf jumlah. Ada aliran? Tak ada. So dia akan jadi graf jumlah bar. Jumlah. Graf bar. Jumlah pula. Bar komponen.
bar bertingkat lah. Bar bertingkat. Ataupun bar flat. Flat bertingkat. Dah tahu, so tengok kehendak soalan dia apa? Kehendak soalan dia ialah jumlah penduduk luar tenaga. Ikut sebab. Ikut sebab. Kemudian dari tahun 14 sehingga 17. Okay, so hanya ada 3 elemen. 1, 2, 3. So confirm dah dia bar bertingkat. Dia bukan piramid. Itu sebab mesti ada langkah kedua ni ya. Yang ketiga, jadual. Okay, jadual. Dah tahu dah apa tajuk. Tajuk A, B, C, D, E. Mesti lengkapkan. Tajuk A, B, C, D, E lengkapkan. Apa dia punya tajuk? Ini ialah ada dia tentukan siapa-siapa? Malaysia lah. So Malaysia. So tajuk dia Malaysia. Jumlah penduduk luar negara. Jumlah penduduk luar tenaga buruh mengikut sebab-sebab tidak mencari kerja dari tahun 14-15 ke. Sehingga 2017. Label A. Apa label dia? Panjang. Ribu orang. 1,000 orang, unit dia ialah 1,000 orang. Jangan berhati-hati tengok ada perkataan kumpulan umur ni, kamu pun dah bingung dah. Siapa nak guna tu cikgu? Sebabkah kumpulan umur? Ikutlah pada tajuk, pada soalan. Soalan minta mengikut sebab. So, sampai bekerja sini, label dia, jangan hujung dia adalah 1,000 orang. Okay, ada dia punya sebab, ada berapa lagi sebab? Macam banyak sebab. Mereka sama tahu sebabkan sebab utama. Masih belajar. 1. Sebab kedua, terikat dengan kerja. 2. Semuanya 4. Sebesar 3. Sebab-sebab lain. Okay, sebab-sebab lain 4. Okay, sebab-sebab lain 4. Sudah lagi cikgu. Okay. So pindah masuk dah dapat sudah. Langkah 3, langkah yang keempat, skala. Langkah kelima, tulis sentimeter dalam graf jadual. Langkah keenam, layout. Layout graf. Okay. So ada lebih kurang 5 atau 6 langkah lah yang kamu perlu buat. So kita lihat jadual dia. Sebab dia kata jumlah. So tengok ada jumlah, maka dia mesti ada jumlah. So dah tahu berapa sentimeternya, 1 cm, berapa yang terbesar. Letak sentimeter setiap ini. 600 cikgu. 600 kah? Okey, kemudian letak sentimeter, sebab ini adalah apa? Ini adalah jumlah. Ini adalah yang flat bertingkat flat bertingkat. Benda pertama di layout, asalkan semua dah label lah, tajuk semua sudah lengkap. So, bila lepas kamu nak layout, melabel, plot jumlah dulu. Berapa sentimeter? Katalah, cikgu ambil lah ini 6 sentimeter. Saya agak-agak lah, tunggu. Ini saya letak 11.5 sentimeter. Ini cikgu agak ajak. Ini cikgu letak 10 sentimeter. Ini 8 sentimeter. Ini 7 sentimeter. Okey, bila patah balik ke graf, layout sudah ada dah. Paksi pun sudah ada semua. Paksi pun sudah ada, sini dan sini.
Okey, cikgu kata jumlah dulu diplotkan. So kamu dah tahu berapa sentimeter tak? 2014. Jangan kamu mula dekat sini. Jangan dekat sini 2014. Salah. Itu untuk graf garis sahaja. Untuk graf bar macam biasa. Plot dekat sini. Tapi kamu plotkan kalau tak mau situ, sini dah. Pada. 2014, pada. Buat sini. Okey, katalah kamu dapat sini. 2014. So, inilah bangunan kamu, berapa tengok? 6 cm. Ini 2014 pun. 14, 15, 16, 17. Agak-agak 17 11.5. So 11 paling tinggi lah dia. Dia yang paling tinggi. Garis-garis lah. Okey, jadi lepas tu sama macam graf garis tadi. Mulakan lepas plot tingkat dia punya jumlah, kamu plotlah dia punya sebab paling atas. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Sebab kamu dah ada rumah siap-siap, bolehlah kamu letak berapa sentimeter. So ambil ruler, ukur pula daripada line sini berapa sentimeter. Jangan daripada bawah. Untuk yang kedua ni. Untuk yang ketiga, untuk yang besara, hitung daripada sini berapa sentimeter. Lepas tu color. Okay. Jadi nanti saya letakkan jawapan dia ni. Lepas saya akan letak dekat chat pula, dekat channel untuk kamu rujuk jawapan. Untuk kamu hasilkan graf sendiri. Ada soalan ke? Tak. Tak ada mesej pun tak ada. Jadi apa nama tu? Untuk menghasilkan, bila kamu dapat soalan, kertas soalan kan, baca keseluruhan kertas soalan tu dan bahagian B ni kamu tengok gunakan cara yang cikgu dah tunjuk ni. Ada 6 langkah yang kamu boleh apply. Once kamu dah biasa apply 6 langkah itu, tak adalah sampai 1 minit kamu nak menganalisis soalan ini. Tak sampai 6 minit, tak sampai 6 minit. Tak sampai 1 minit sebenarnya kamu menganalisis. 1, 2, 3. Menganalisis part ini saja. 1 dengan 2 ni adalah proses menganalisis. Yang ketiga ni kamu dah memasukkan data. So semua-semua ni cikgu rasa untuk kamu menghasilkan 6 langkah ini sebelum kamu melukis layout mungkin adalah dalam 7 ke 10 minit. 7 ke 10 minit. Sebab kamu nak masukkan data, pindah ke sini. Jadi selebihnya, sebab dianggarkan kamu melukis, menjawab bahagian B adalah 40 minit. 40 minit yang sudah siap dengan graf, dengan mengcolor, full color, bukannya main lorek-lorek. 40 minit untuk kamu menyiapkan soalan bahagian B. Kamu kan ada 1 jam 30 minit saja. Kamu hanya ada berapa jam exam masa? 1 jam 30 minit. Maksudnya kamu ada 90 minit. Jadi 90 minit ini 40 minit sudah menjawab bahagian B. So selebihnya menjawab esei dan bahagian C. Berapa selebihnya? Hanya ada berapa? Untuk kamu jawab A,
dan C. 15 minit saja. So bahagian B ni kalau less boleh kurangkan jadi 30 minit pun okey. So bahagian A ini adalah dasar. Dasar termasuklah yang last week, petunjuk negara maju. Bahagian C esei, tapi hanya ada satu esei, sahaja. So tak banyak, tak beratlah, satu esei sahaja. Dan markah dia orang pun bahagian B ni markahnya 20. Bahagian esei markahnya 25. So memang sama-sama berat ni, sama-sama berat ni. Jadi bila sama-sama berat, ini 15 lah. Mana satu yang kamu boleh kawal markah? Of course lah bahagian B. Bahagian B kamu boleh kawal. Kawal maksudnya kamu nak berapa maka kamu nak bahagian B. Sekadar 16, kalau 16 loret sajalah. Kalau kamu berniat masuk exam saya nak dapatkan 16 saja markah B. Memang dapat 16 sebab kamu meloret. Kalau kamu mengcolor. Mau full color, warna penuh, dapat 20. Pastikan yang lain-lain tu memang dah confirm betul lah. Tapi bahagian C, markah yang tak boleh kamu kawal. Tapi apa-apa pun, conquer dulu bahagian B. Bahagian A dengan C dia ada kaitan. Kenapa ada kaitan? Sebab dalam bahagian A, kamu boleh mengguna dasar-dasar ini untuk dijadikan contoh dalam bahagian esei. Kita boleh guna pakai. Okey, itu sahaja. Ada soalan lagi kah? So, lepas ni kamu dah tahu dah berapa masa diperuntukkan. Bahagian B boleh latih diri sendiri untuk set masa. Mampu tak menyiapkan 40 minit? Mampu tak menyiapkan dalam masa 40 minit dengan full color, dengan semua data-data itu betul. Praktis lah. Kalau kamu, sebab saya tak boleh nak paksa awak mungkin ada masa pula kita akan set timer 40 minutes lah untuk menghasilkan graf yang kemas. Bukan sekadar graf lah, dengan jadualnya sekali tu dalam masa 40 minit. Okey, kalau tak ada soalan, anda boleh bersuara. So hari ni untuk hari Rabu, persiapan hari Rabu. Ada sikit tak cikgu nak tunjukkan? Bukan tunjukkan, kita akan bincang sedikit bahagian struktur. Okay, hari Rabu, kita akan bincangkan, kamu jawab dulu yang struktur punya. Dalam set soalan kamu tu, ada bahagian struktur tu. Struktur soalan 1, 4 dengan 15 sahaja. Sekurang-kurangnya kamu membaca nota yang telah kita buat, yang telah dibuat hari itu. Kalau tak ada jawapan dalam tu, boleh rujuk di mana-mana cara kamu nak merujuk jawapan. Okay, 1, 4, 15 sahaja. Okay. Kalau tidak ada nak bertanya dalam chat pun tak ada yang nak bertanya. Okey, bolehlah bersurai. Terima kasih cikgu. Okey, apa suratnya macam halus? Saya jauh dari laptop tak cikgu. Masih cikgu. Okay, saya tutup recording. Recording ni nanti cikgu bagi bila dia dah kata. Okay cikgu. Dah dapat, okey. Okay. Yeah. Cikgu upload. Cikgu si upload dekat YouTube kah? Anda buka tu senang ke tidak? Kalau guna Sangat senang dekat YouTube. YouTube lagi senang. Sebab kita lebih senang lah cikgu daripada video-video link-link kah. Nya macam banyak loading daripada YouTube. YouTube cepat
dan mudah. Oh, Hmm. okey. 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 Oh, kalau macam tu,